Bertemu kembali di Minggu Baharu Rentasan Berita edisi 1494. Saya Zawaz Yusof, 4 paparan utama malam ini. Mengapa pembangkang benci sangat bekas banduan? Kini buku bertemu ruas. Tata kelola dan rasuah, dua perkataan yang dibenci pembangkang. Tes market Mahyadin tidak menjadi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa yang dilakukan oleh pemimpin Gabungan Perikatan Nasional hari ini bukan sebagai parti pembangkang yang profesional tetapi bertitik tolak daripada sifat bigot dan keangkuhan yang didorong oleh kebencian terhadap sosok Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri ke-10 atau lebih dikenali sebagai PMX. Jika tahap kebencian pemimpin pembangkang terhadap Anwar boleh diukur menerusi skala 1 hingga 10, mungkin ia sudah mencapai tahap 9 jika tidak 10. Kebencian ini unprecedented atau tidak pernah berlaku sebelum ini walaupun Tun Dr. Mahathir Mohamad digelar Mahar Fir'aun dan Mahar Zalim. Ramai pejuang reformasi, mungkin juga termasuk ahli PAS yang terkena simbahan air asid dan belantan polis pasukan simpanan khas FRU sejak Anwar diterajang keluar UMNO oleh Tun Dr. Mahathir pada 2 September 1998. Begitu kuat mereka menyokong Anwar yang dianggap telah dizalimi oleh Perdana Menteri ketika itu. Anwar di zaman kebangkitan reformasi yang bermula pada tahun 1998 dan Anwar di zaman Malaysia Madani adalah orang yang sama. Namun Anwar yang disokong oleh pimpinan PAS ketika itu di bawah teraju almarhum Datuk Fazil Noor dibenci oleh Presiden PAS hari ini Tan Sri Abdul Hadi Awang. Malah bukan sekali bekas duta khas ke Timur Tengah yang makan gaji buta dan sering ponting sesi parlimen itu mengejek Anwar sebagai bekas banduan. Hakikatnya Anwar bukan satu-satunya pemimpin dunia yang pernah meringkuk di penjara. Selain Nelson Mandela, iaitu Presiden pertama Afrika Selatan iaitu 1994 hingga 1999 yang terkenal sebagai pejuang menghapuskan sistem apartheid di negara mereka. Terdapat beberapa lagi pemimpin negara yang pernah mengharung kepahitan hidup di penjara. Antaranya termasuk Perdana Menteri pertama India pada tahun 1935, Jawaharlal Nehru, Aung San Suu Kyi, Konselor pertama Myanmar pada 2016, Václav Havel, Presiden pertama Republic Czech pada 1993 dan Michelle Bachelet, Presiden Chile selama 2 penggal pada tahun 2006 hingga 2010 serta 2014 hingga 2018. Kesemua mereka disumbat ke dalam penjara dengan tuduhan yang direkicipta oleh penguasa yang jahat. Bagi Anwar pula, tuduhan terhadap beliau adalah dengan kaedah kemusnahan kreatif iaitu menghapuskan label lama mengenai Anwar sebagai seorang yang patuh kepada ajaran Islam. Hari ini Anwar bangkit dengan kaedah yang sama secara positif. Kemusnahan kreatif digunakan untuk membongkar proses yang lama secara sengaja untuk memberi laluan kepada kaedah baharu pengeluaran hasil yang lebih baik. Ia dilakukan menerusi peningkatan tata kelola demi menghapuskan ketirisan dan pembaziran dalam negara. Justru banyaklah bahu yang disinggung akibat sejarah pentadbiran yang penuh dengan kebejatan. Lebih-lebih lagi dalam kalangan mereka yang dahulu begitu gairah menggelar Anwar sebagai PM tepi. Paradoksnya, gelaran ini kini disandang oleh pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Mat Yassin yang pernah menggunakan ungkapan itu memperlekeh Anwar semasa kempen pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Dia bukan Perdana Menteri pun, dia Perdana Menteri tepilah. Tak buat apa pun, dakwa Mahyadin dalam satu ceramah kempennya yang dipetik portal Agenda Daily pada 8 November 2022. Dalam jawapan balasnya ketika itu, Anwar berkata beliau tidak kisah dilabel sebagai Perdana Menteri PM tepi oleh
Presiden Bersatu dan beberapa pemimpin pembangkang serta penyokong mereka. Apa guna jadi Perdana Menteri kalau orang kata sakau, curi harta rakyat? Bidas Anwar di ceramah Mega Harapan dipetik media pada 16 November tahun yang sama. Siapa pula yang sakau dan curi duit rakyat itu? Anak kau mewah makan duit anak aku. Terima kasih. Assalamualaikum. Kata penyanyi ultimate atau nama sebenarnya Syed Ahmad Syed Abdul Rahman Al-Haddad yang kini ahli Dewan Undangan Negeri Lembah Jaya. Sudah tentu yang dimaksudkan bukan anak Anwar kerana tiada kaum kerabat beliau yang sedang dicari oleh Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegah Rasa Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki. Menurut laporan media pada 10 Oktober lalu, Polis Diraja Malaysia PDRM telah menghantar permohonan notis merah polis antarabangsa atau Interpol terhadap Datuk Seri Muhammad Adlan Berhan yang juga menantu Mahyadin. PDRM dan SPRM memohon notis merah terhadap Muhammad Adlan serta peguamnya Mansur Saad bagi siasatan kes penyelewengan projek pendaftaran, pengambilan dan penyimpanan biometrik pekerja asing bagi sebuah kementerian. Gagal dalam merealisasikan label PMTP, lalu pemimpin pembangkang terus-menerus mendendangkan naratif label bekas banduan kepada Anwar demi mengalih pandangan rakyat terhadap kebatilan yang sedang menyelubungi mereka. Ia seolah-olah mahu menjustifikasikan tindakan gerombolan yang begitu gairah memburukkan reputasi Anwar demi menjatuhkan kerajaan pimpinannya Waima menerusi kaedah tebuk atap yang dilarang Islam. Bukan Jom Channel yang cakap dalam satu rencana yang dikeluarkan oleh pejabat mufti wilayah persekutuan pada 22 Julai 2019 yang bertajuk Tashih Al-Mafahim ke-14 mengkafirkan pemerintah, antara lain menyebutkan bahawa pemerintah Muslim adalah orang yang tidak melakukan kekufuran yang nyata atau menyeru kepadanya. Rencana itu juga menyatakan bahawa selagi mana pemimpin tersebut tidak melakukan sedemikian, yakni kufur atau menyeru rakyat supaya kufur, maka dia berhak untuk mendapat ketaatan daripada rakyatnya. Justru Jom Channel berkongsi salah satu daripada hadis yang dipetik pejabat mufti wilayah persekutuan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud wajib dengar dan taat kepada pemimpin ke atas setiap orang Muslim pada apa yang ia suka dan ia benci selagi mana ia tidak diperintah melakukan maksiat. Apabila ia diperintah melakukan maksiat, maka tiada lagi dengar dan taat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Namun paling kelakar, pemimpin pembangkang mengangkat individu yang mereka gelar Maha Zalim dan Maha Fir'aun itu sebagai penasihat tidak rasmi kepada 4 kerajaan negeri yang ditakbir PAS. Jangan lupa, dalam edisi terbaru The Muslim 500, The World's 500 Most Influential Muslim 2024, Anwar menduduki tangga ke-17 daripada 50 pemimpin serta tokoh Islam teratas. Hanya di Malaysia sahaja ada pemimpin pembangkang yang masih tenggelam dalam khayalan mimpi ngerinya gara-gara gagal memiliki cukup jumlah untuk membentuk kerajaan. Cuba memperbodohkan rakyat menerusi label bekas banduan untuk Perdana Menteri Malaysia hari ini. Sedangkan dunia intelektual Islam mengiktiraf PMX tanpa prejudis. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan perpaduan tidak pernah menafikan hak wakil rakyat pembangkang. Malah allowance mana-mana wakil rakyat di negara ini tidak pernah disinggung di bawah pentadbirannya. Dalam ucapan penggulungan pada Kongres Nasional Tahunan PKR 2023 yang dihadiri 1,391 perwakilan, Presiden PKR itu menegaskan kerajaan meneruskan peruntukan pembangunan negeri pembangkang walaupun tidak disalurkan terus kepada ahli parlimen. Peruntukan di kawasan PAS bersatu di kawasan parlimen kita teruskan. Sekolah, masjid, perubahan-perubahan semua kita lakukan apa-apa projek pembangunan tetapi kita tidak salurkan melalui ahli parlimen. Mengapa kita nak salur kepada ahli parlimen yang hari-hari cerca kita, ingin menumbangkan kita, maki kita? Katanya di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC semalam. Pengerusi Pakatan Harapan PH itu juga berkata pembangkang hanya menggunakan sentimen agama dan kaum tetapi gagal membuktikan mereka mampu mentadbir negara dengan baik meskipun berpeluang menjadi kerajaan sebelum ini. Selain itu, Anwar menyangkal dakwaan kononnya beliau menyogok wakil-wakil rakyat pembangkang bagi menarik sokongan mereka terhadap kerajaan hari ini. Ahli-ahli parlimen menyeberang, dia kata kita bagi sogokan. Saya kata tiada, saya tak jumpa mereka sebelum mereka membuat keputusan. Bila dia minta nak jumpa, saya kata buat keputusan dulu baru jumpa. Keputusan dia tahu dasar kita. Dia lihat perkembangan
ekonomi dan negara ini, katanya. Anwar juga meminta pemimpin-pemimpin India dalam parti itu agar tidak mempunyai perasaan defensif apabila ada pemimpin parti India mempersoalkan tindakan kerajaan menjaga kebajikan kaum itu, kerana Malaysia merupakan negara pertama yang mahu menoktahkan kemiskinan tegar tanpa kecuali. Pemimpin-pemimpin parti politik India menjerit, saya tanya, masa mereka berkuasa apakah mereka tidak terlibat dengan sakau menyakau mengambil harta rakyat? Saya harapkan rakan-rakan India tidak terikut-ikut, katanya. Anwar dengan tegas menyatakan pandangan beliau adalah lebih baik peruntukan parlimen diberikan terus kepada rakyat dan tidak melalui ahli parlimen yang memburuk-burukkan kerajaan perpaduan. Anwar yang juga ahli parlimen Tambun mengecam pembangkang yang meminta bantuan daripada kerajaan selepas melemparkan pelbagai fitnah dan tuduhan. Siapa kita pada pandangan mereka? Orang yang mencemar Islam, orang yang mengkhianati Melayu. Lepas itu, kamu cari lainlah. Kamu pun dah pilih seorang tokoh untuk jadi penasihat kamu. Biar dia carilah orang untuk bantu. Orang yang hentikan peruntukan sekolah agama. Orang yang menentang hukuman syariah. Itu lebih Islam daripada kami. Pergilah kepada mereka, katanya. Benarlah kata pepatah Melayu, kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Dengan pelbagai naratif jahat, kononnya agama Islam terancam dan kaum Melayu terbiar di bawah pimpinan kerajaan perpaduan, akhirnya pimpinan pembangkang bakal menerima akibatnya. Malah tindakan sesetengah pihak yang mengeluarkan kenyataan yang bertentangan setiap kali agenda atau pengumuman kerajaan dibuat dan mengaitkannya dengan aspek liberal, sekular maupun Zionis disifatkan keterlaluan. Penonton yang dihormati, pernah tak kita mendengar di negara kita umat Islam disekat daripada mendirikan solat berjamaah, menunaikan zakat atau mengerjakan rukun Islam iaitu haji, dihalang menunaikan solat Jumaat dan mendengar khutbah? Pernahkah anda mendengar berita kerajaan atau pemerintah melarang semua itu dilakukan? Jadi di mana yang dikatakan Islam terancam di bumi Malaysia? Kita cerita agenda madani, mereka cerita agenda sekular. Kita cerita noktah kemiskinan, mereka kata tak boleh buat sebab ada instrumen zakat. Kita cerita tata kelola yang baik, mereka pula kata ini agenda liberal. Serba-serbi tidak kena di mata pembangkang yang hanya tahu mentomah dan mencela, kemudian seronok menyebar fitnah. Sekarang bertemulah buku dengan ruas. Jika anda kata anda punya prinsip dan pendirian, begitu juga kerajaan perpaduan. Jangan pandang orang sebelah mata. Budaya memperkayakan ahli keluarga demi kepentingan peribadi perlu dihentikan demi menjaga kepentingan ekonomi dan negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika Kerajaan Perpaduan mengambil alih pentadbiran negara berdepan dengan hutang sebanyak 1.5 trilion ringgit. Namun pembangkang sama sekali tidak menjelaskan punca ia begitu tinggi. Kerajaan terdahulu kena terangkan mengapa hutang begitu tinggi dan rencana untuk membayar 1.5 trilion ringgit hutang dengan defisit membengkak kepada 5.6%. Dalam perancangan kita terpaksa tangani permasalahan ini. Tidak ada pilihan, negara dan ekonomi mesti diselamatkan. Sebab itu saya kata Perdana Menteri boleh silih berganti tetapi rakyat kekal miskin. Perdana Menteri, isteri, anak-anak dan keluarga kaya raya, amalan ini mesti dihentikan, katanya. Beliau berkata demikian sewaktu Majlis Perasmian Kongres Nasional Tahunan PKR 2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC pada malam Sabtu. Bagaimanapun, Anwar turut menzahirkan rasa bangga kepada barisan kepimpinan di blok kerajaan yang berani menghentikan budaya tersebut. Saya berbangga kepada rakan-rakan dalam Kerajaan Perpaduan dan Jemaah Menteri, Ketua Menteri dan Prima dan Kerajaan Negeri yang mengambil sikap lebih berani menghentikan amalan ini. Menurutnya, kerajaan perlu memperbetulkan masalah berkaitan tata kelola demi membela nasib rakyat. Ketua Wanita PKR Fadlina Siddiq pula mengingatkan kepada semua perwakilan parti itu supaya mengelak daripada bersikap bermewah-mewah setelah diangkat menjadi kerajaan. Sebaliknya, kata beliau, mereka semua perlu terus mengamalkan sikap bersederhana dalam setiap perkara yang dilakukan. Benar, kita adalah kerajaan tetapi ia bukan alasan untuk kita bermegah. Saya sendiri menginsafi penuh tanggungjawab menjadi sebahagian anggota Kabinet Malaysia dan Ketua Wanita Keadilan khususnya. Ia benar-benar taklif atau pembebanan yang berat, katanya. Dalam pada itu, Fadlina turut menyeru kepada pemimpin hari ini untuk mengisi perjuangan menangani segala faktor penyebab kemiskinan.
Malah, kesempatan memimpin negara ketika ini adalah kesempatan kita merubah nasib rakyat dan golongan miskin yang tertindas, katanya. Tambahnya lagi, sebagai sebahagian daripada kerajaan perpaduan, pemerintah sekarang komited untuk menoktahkan kemiskinan. Ini katanya boleh dilihat melalui tumpuan kepada membaiki prasarana sekolah daif dan klinik daif. Selain pelaksanaan jualan rahmah, skim perubatan madani, perluasan akses pendidikan dalam konteks pendidikan manusiawi mengurus kemiskinan multidimensi, bantuan awal persekolahan untuk semua pelajar, perluasan rancangan makanan tambahan RMT dan inisiatif pendapatan rakyat IPR pastinya yang sedaya upaya memenuhi tanggungjawab mengeluarkan rakyat daripada kemiskinan, katanya. Dalam masa yang sama pula, PMX dengan tegas menegur supaya jangan terapkan budaya terlalu selesa dengan pencapaian yang ada dalam kalangan pimpinan parti. Ujar beliau, sebarang teguran berkenaan kelemahan diri perlu diterima oleh semua, namun perlu bertegas jika dilemparkan dengan fitnah atau tuduhan berat yang membawa unsur perkauman serta sentimen negara. Saya masih ingat lagi dalam kerajaan terdahulu, sistem pendidikan terbaik di dunia, kemudahan kesihatan dan masalah pengendalian vaksin serta COVID-19 terbaik di dunia. Ini bahayanya culture of contentment atau budaya selesa. Kita berikan fakta tentang kemajuan kita. Kalau sudah tanya apakah pelaburan kita memuaskan, saya jawab, Alhamdulillah baik, tetapi masih harus dipertingkatkan, katanya. Anwar turut berkata, beliau sering menekankan Menteri Pendidikan agar meningkatkan mutu kementerian mulai tahun hadapan. Maksudnya, kita belum berpuas hati dengan mutu pendidikan di negara ini. Saya juga menegur berulang kali Menteri Kesihatan harus ada langkah-langkah baru, penjimatan, cara perolehan perubatan dan keselesaan kemudahan yang lebih baik. Itu kita harus tingkatkan, ujarnya. Begitulah tuan-tuan. Sayang isteri tinggalkan, sayang anak tangan-tangankan. Teguran Perdana Menteri adalah untuk menambah baik dan mengejutkan seseorang daripada terus terlena diulit keseronokan. Barang diingat, pembangkang begitu anti dengan dua perkataan yang sering kerajaan perkatakan, iaitu tata kelola dan rasuah. Ketika ini pembangkang sangat alergik dan paling takut bila berbicara mengenai tata kelola dan rasuah, kerana ramai daripada kalangan mereka yang terpalit dengan masalah berkenaan. Justru pimpinan negara ini pastikan anda menunaikan amanah mentadbir negara dengan penuh integriti dan ketulusan demi agama, bangsa dan negara. Ingat, usah sibuk memperkayakan kroni dan ahli keluarga. Jangan bermewah-mewah, jangan cepat merasa selesa dan paling penting, jangan hanya tahu sembang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim diminta supaya tidak membuat gimmick seperti dilakukan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Ia merujuk kepada tindakan Mahyadin yang kononnya mengumumkan tidak mempertahankan jawatan Presiden yang disandangnya pada pemilihan parti itu akan datang. Naib Presiden PKR Rafizi Ramli berkata perbahasan Kongres Nasional Tahunan PKR 2023 dilihat sedikit hambar berbanding tahun lalu yang mana ahli-ahli lebih gembira semangat melaungkan slogan lawan tetap lawan. Saya tahu ia tidak mudah daripada kita parti yang sebelum ini menjadi pembangkang. Sebenarnya ia lebih mudah berbahas untuk menentang lawan daripada mengupas isu-isu membina negara, khususnya dalam pentadbiran serta idea-idea dasar yang memang mencabar kita. Sebab itu ada sedikit permintaan dari Datuk Seri Anwar, kalau perbahasan kita hari ini hambar sekalipun, jangan cuba-cuba nak buat gimmick macam Tan Sri Mahyadin. Kut-kut orang kata perbahasan ini konon kata nak menarik diri. Lepas itu, balik tanya Kak Wan, sindir beliau nakal. Jumaat lalu negara digemparkan dengan berita kononnya Mahyadin mengumumkan tidak akan mempertahankan jawatannya dalam pemilihan parti akan datang. Pengumuman oleh ahli Parlimen Paguh itu dibuat ketika berucap pada Perhimpunan Agung Tahunan PAT Bersatu ke-6 2023 di Pusat Convention Ideal IDCC Shah Alam, Selangor Jumaat lalu. Pada hari Jumaat yang mulia dan penuh berkat ini, saya mengumumkan bahawa masa untuk saya mewariskan kepimpinan parti kepada barisan kepimpinan baharu telah pun tiba. Dan untuk itu saya ingin menyatakan bahawa saya tidak akan mempertahankan jawatan Presiden dalam pemilihan parti akan diadakan sebelum hujung tahun hadapan, ujarnya. Pengumuman Mahyudin itu disambut dengan laungan daripada perwakilan yang meminta dia menarik balik keputusan tersebut. Turut kedengaran suara pengacara majlis meminta hadirin untuk bertenang dan duduk di kerusi masing-masing.
Untuk rekod, Bersatu atau PPBM ialah sebuah parti politik di Malaysia yang dipimpin oleh Tan Sri Mahyadin. Parti itu telah diluluskan dan didaftarkan sepenuhnya pada 14 Januari 2017 oleh Pejabat Pendaftaran Pertubuhan ROS, dan penggunaan logo PPBM telah dibenarkan Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR sehari selepas kelulusan pendaftaran parti tersebut. Tiba-tiba semalam, Mahyadin buat pusingan atau U-turn, malah memutuskan untuk kekal menawarkan diri bagi jawatan Presiden Bersatu dalam pemilihan akan datang. Katanya keputusan berkenaan berubah selepas isterinya, Puan Sri Noraini Abdul Rahman, memintanya untuk terus memimpin parti tersebut. Sebenarnya kuasa yang paling besar saya nak sebutkan di sini bukan Perhimpunan Agong Tahunan, PAT. Tidak lain adalah isteri saya. Sebenarnya ketika saya umumkan semalam, isteri saya mesej untuk minta saya kekal lagi satu penggal. Dia kata jangan kecewakan mereka, iaitu ahli. Dia kata mereka perlukan awak, mereka ikhlas. Saya kata okey, saya akan kekal untuk penggal terakhir. Isteri saya kata terima kasih kerana ini untuk bangsa dan negara. Jadi saya nak menyatakan sebab hasrat dan niat baik saudara sekalian di sini, saya buat keputusan untuk menawarkan diri bertanding dalam jawatan Presiden, katanya. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan penangguhan Perhimpunan Agong Tahunan PAT Bersatu di IDCC. Bagaimanapun, Mahyadin meminta semua ahli supaya berbaiat kepadanya dengan nama Allah untuk setia dengan bersatu sehingga parti itu berjaya menubuhkan kerajaan. Itulah yang sebenarnya. Bagaimana mungkin Mahyadin akan berundur sebagai Presiden parti yang satu-satunya meletakkan diri beliau sebagai pemimpin nombor satu parti? Bagaimana mungkin Mahyadin ingin kembali menjadi Perdana Menteri jika tidak memimpin parti tersebut? Ketika sidang media, beliau beria menafikan keputusan semasa ucapan dasarnya semalam gimik yang sengaja dicetuskan. Gimik? Kamu cuba tanya kawan-kawan lain, tindakan ini gimik ke? Saya bukan main-main. Anda kalau duduk di atas dan dengar, ini bukan main gimik. Saya bukan budak nak main-main. Semuanya tertulis dalam ucapan dasar. Gimik apa? Dengan menangis semua ini, tegasnya. Seperti dipetik Malaysia Gazette. Maka benarlah sesetengah pihak, malah ahli Bersatu sendiri yang membuat telahan bahawa sebenarnya apa yang berlaku Jumaat lalu bukan gimik, tetapi lebih kepada test market yang cuba dibuat oleh Mahyadin dengan harapan para pimpinan Bersatu akan bangun dan meluru kepada beliau dan memujuk untuk menarik balik seperti mana yang pernah berlaku kepada penasihat SG4 ketika Perhimpunan Agong UMNO satu ketika dahulu. Tapi kelakar, ianya tidak menjadi. Sebaliknya, para pimpinan Bersatu tidak pula menghalang hasrat beliau itu. Malah kelihatannya mereka satu hati dalam bersetuju untuk Mahyadin melepaskan jawatan yang didambakan ramai orang di dalam parti berkenaan. Tak sampai 2 hari, Mahyadin kembali membuat U-turn dengan alasan isteri tidak restu. Kalau tak kelakar, apa istilah yang paling sesuai digunakan untuk peristiwa ini? Dah macam nak kahwin satu lagi pula bunyinya. Sejak kembali rujuk dengan penasihat SG4 dan kerjasama dengan Presiden PAS, Mahyadin kelihatannya dah menjadi multi-talented. Tapi sayang, ini langsung tidak menjadi. Cuba lagi Mahyadin. Ups, ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi memberikan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Seluruh rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi.